أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. Nahmaduhu, kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nasta'inuhu, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfiruhu, kita minta keampunan dari Allah, wa nastahdihi, kita minta juga petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kealpaan dosa silap yang kita lakukan selama ini. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa. Selawat dan salam kita hadiahkan khusus buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan juga ahli keluarga baginda, wa ashabihi, dan juga sahabat-sahabat yang tercinta, wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim, pengikut-pengikut Nabi sallallahu ila yaumiddin, sehingga pada hari kiamat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب, wahai Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dan lain kitab samawi, wa ya hazim al-ahzab, dan juga engkau telah mengalahkan tentera-tentera ahzab, ihzimhum, maka kalah dan runtuhkan kesatuan mereka ya Allah, wa zilzil aqdamahum, dan goncangkan kaki-kaki mereka agak lemah gemalai mereka untuk menentang orang-orang Islam ya Allah. Wansurna, dan bantulah orang-orang Islam khususnya di Gaza, Palestin ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma amma ba'd. Baiklah rahimakumullah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, pengurusi acara yang saya muliakan, pengurusi surah Ar-Rayyan, seluruh kepimpinan ahli jawatankuasa, kerana sudi menjemput untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada malam ni. Saya rasa saya datang ke sini tahun 2012 sekali. Lepas tu tak lagi. Orang sini tak suka aku. Hai, 2024. 12 tahun lepas. Lebih kurang. Masa awal-awal buka datang. Masa awal-awal dulu. Syukur kepada Allah Ta'ala, apapun pada malam ni berada pada awal Sya'ban. Saya tanya Halim, kata ni nak ambil tajuk apa? Nak bagi Isra' Mi'raj, orang dah ceramah Isra' Mi'raj dah. Tajuk apa? Kita ambil lah Sya'ban. Ni masuk awal Sya'ban kerana Sya'ban ni bulan isti'dad, bulan persiapan. Bulan persiapan untuk kita menghadapi Ramadan. Ramadan ni berat. Bulan Ramadan ni bulan yang berat untuk kita lalui sebenarnya. Sebab kita kena duduk dalam keadaan lapar selama 8 jam kot. Tengoklah, ada yang 10 jam, ada yang 13 jam, ada yang lama. Lapar ni orang tak suka. Lapar ni orang tak suka. Kok mana pun ceritanya, saya suka puasa. Bohong kan? Ini ada bohong lah. Tak suka. Bukti dia, kalau orang buat paperwork untuk kursus, kita akan tanya berapa kali makan. Kalau kata 3 kali makan, dia tu fail, gagal kau punya paper. Kita punya mesti 6 kali makan. Pagi breakfast, bukan breakfast, breakfast. Patutnya puasa tapi kita breakkan puasa, kita pun makan sarapan pagi. Pukul 10.30 break nafi, askar panggil, makan lagi. Lunch, makan tengah hari. Petang, minum petang. Malam, dinner sebelum tidur lagi, namanya
Bukan saput dan kedarah. Orang tak makan dah masa tu orang nak tidur. Dia makan juga. Siapa aja tak tahu. Siapa kononnya. Tan kedarah tu. Menyusahkan. Lemuk, kolesterol, darah tinggi, kecil manis. Semua duduk situ. Tak payahlah makan. Patutnya. Tapi makan juga sebab nak cukup 6 kali. Sebab kita punya standard ayam daging. Tak cukup masa tak boleh. Mesti makan. Macam gitu. Lepas tu puasa ni bukan orang suka. Jarang orang suka puasa ni. Kecuali orang yang dipaksa oleh doktor untuk diet. Ya. Tapi kalau biasa-biasa ni, payah nak puasa sebenarnya. Kalau takdirlah puasa itu Allah kata sunat muakkad. Nak tanyalah orang larai ni. Larat ke tak larat? Puasa ke tak puasa? Sunat muakkad. Bukan wajib. Ramadan pada tahun ini sebab dia tahun lompat kita kata tak. Maka puasa pada tahun ini ialah sunat muakkad sahaja. Apa cerita? Cukup tak 30 hari? Kalau sunat muakkad rasa berterabur pun. Tak terkira lah Tok Imam, Tok Bilal lebih kurang je. Tak buat barak lah. Kalau sunat muakkad. Tapi oleh kerana dia satu kewajipan yang telah difardukan, ditaklifkan, maka kita buat. Itu sebenarnya. Oleh kerana itulah Sya'ban ini sebagai bulan isti'dad. Sama dengan Rejab baru ni. Nak mula langkah nak pergi kepada aktiviti yang lebih berat, maka kita mulakan dengan pemanasan terlebih dahulu. Itu kaedah. Kaedah mudah. Kita nak berlari, kalau nak buat kata yang heavy, kena ada pemanasan. Kena ada pemanasan dulu. Bila ada pemanasan, stretching apa semua sekali, barulah kita mula nak berlari, nak buat aktiviti yang berat. Lepas tu pull down balik. Itu kaedah mudah. Dalam kesihatan pun begitu juga dengan kita, dengan ibadat pun sama juga. Tuan-tuan perasan tak, kalau orang-orang pondok ataupun kampung, kalau dia bertahlil, mula tahlil dia tu dengan perlahan tau. Kalau orang tak perasan, dia kata apa benda lah, kali perlahan, kali laju, perlahan balik, pelik betul. Sebenarnya dia jantung kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Relax je. Lepas tu tukar gear sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Up sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Up sikit. Allah. Hujung. Apa hujung sekali? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah. Dia cool down balik. Sebenarnya untuk jantung, cuma kita tak perasan. Kalau orang tak tahan jantung ketika dia high, kalau kemuncak tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia boleh pingsan. Bukan saja guru kita buat tu, bukan saja tu. Yang kita kata, alah apa saja. Bukan. Guru-guru kita, ulama-ulama Nusantara buat benda ni ada hikmah besar di sebaliknya. Kita tak sampai peringkat dia, maka kita follow je lah. Kita follow je. Itu di antara. Sebab itu kita tengok kalau kita tarawih bulan Ramadan, ada setengah tempat di selawat di antara 2 tarawih. 2 rakaat, kedua rakaat ada selawat. Tapi ada juga ustaz-ustaz akhir zaman yang gata kau gelenyah, tak tahu lah bahasa Kelantan. Dia tak bagi selawat celah-celah tu. Apa panggil gata gelenyah tu? Gata gelenyah panggil tak? Tahu gelenyah ke apa? Dah lah kata gelenyah. Gelinya sebenarnya. Gelenyah tu gelinya. Gelinya orang Kelantan. Pelik juga orang Kelantan ni. Tak bagi tu ustaz mutakhir ni tak bagi selawat. Dia kata Nabi tak buat. Ayat Nabi tak buat ni kita tak apa gemar ni. Okeylah Nabi tak buat. Setuju sangat-sangat bro. Setuju mas bro. Saya setuju. Nabi tak buat. Adakah Nabi larang? Hati burhanukum, datang dan dalil kamu larangan dia buat macam ni.
Marilah larangan. Adakah Nabi larang berselawat lepas 2 tarawih? Ada dalil? Kalau kamu kata tak boleh buat sebab Nabi tak buat, sebab Nabi tak larang. Kalau kita nak ambil benda yang Nabi tak buat, banyak Nabi tak buat tu. Banyak Nabi tak buat. Tu Quran tu, kalau ada baris, ada titik tu, Nabi tak buat tu. Nabi tak buat, Mas Bro. Sayyidina Uthman tu buat tu. Sebab dia tulis Rasam Uthmani. Rasam maksudnya tulisan Sayyidina Uthman. Khalifah yang ketiga, dia yang buat. Dia kumpul para sahabat, para khufaz yang hafal Quran, untuk kumpulkan semula Quran yang ditulis di pelepah tamar, di kulit kambing, untuk dikumpulkan, dijadikan jilid-jilid yang ada. What is the because? Kenapa? Sudah, kalau dia ustaz cakap orang putih, faham lah. Dia nak mula dulu. What is the because? Kenapa dia buat macam tu? Nabi tak buat. Berani Sayyidina Uthman buat benda yang Nabi tak buat. Kalaulah kita kata kullu dhalalatin finnar, yang kita dah sebut tu, iyyakum wa muhdatsatil umur, yang duk hafal hadis, jauhilah kamu benda-benda yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, kalau setiap yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap sesat masuk neraka. Hadis sahih. Kita ahli sunnah juga beramal dengan hadis yang sama. Tapi kami buat ahli sunnah. Kenapa kamu ahli tabligh menyatakan tak boleh masuk neraka? Tak boleh tahlil masuk neraka. Tak boleh talqin masuk neraka. Tak boleh yasin malam Jumaat masuk neraka. Aku selawat kat Nabi SAW pada tarawih. Aku baca Quran, iaitu yasin pada malam Jumaat. Aku talqin. Aku wirid doa dengan Tok Imam. Memang Nabi tak buat. Takkanlah aku buat ni selawat, baca Quran, tahlil, yasin malam Jumaat. Aku buat semua ni masuk dalam neraka. Logik kata tak munasabah. Aku simpan dalam ESB 100,000. Dia punya bonus dividen 6%. Dapat 6,000. 6,000 tu mesti masuk akaun aku sebab aku yang menyimpan. Takkanlah aku simpan 100,000, tiba-tiba bonus dividen masuk akaun kau. Macam mana aku simpan, aku masuk neraka, mana tak ada apa-apa kelebihan, sedangkan kau tak simpan, kau dapat. Kok mana? Nahi, kabin nahi. Tak boleh pun. Mana boleh masuk akal macam tu? Tak aci ya. Selagi dia tak ada larangan, maka fastabiqul khairat. Berlumbalah buat baik. Kata Allah Ta'ala. Dan buat baik ini bukan masa Nabi hidup sahaja nak buat baik. Jadi kenapa Sayyidina Uthman berani tulis, Rasam Uthmani tulis Quran baris dan ada titik. Kalau kita pergi Muzium Ahram di Mekah, Haramain tu, Muzium Haramain tu, kita tengok transkrip lama tulisan Al-Quran, tak ada baris dan tak ada titik. Itu yang original. Jadi kita nak baca macam mana? Kalau baris tak ada, titik tak ada. Yang ada titik, ada baris pun Siratal Labi. Siratal Labi ada, Siratal Laji ada. Laji. Kalau tak ada baris, kalau tak ada titik, taubat lahum tak boleh baca. Jadi kerana ada masalah, maka Sayyidina Uthman telah membariskan dia walaupun zaman Nabi tak buat. Zaman Nabi tak buat. Zaman Nabi SAW sembahyang tarawih bukan 20, bukan 8 saja, bahkan ada yang 30 rakaat. Tapi Sayyidina Umar berani meletakkan 20 tu tengah-tengah. Antara 8 ke 30 dia ambil 20. So 20 rakaat itu Sayyidina Umar Al-Khattab yang menetapkan dia supaya selaras. 2. Nabi tak buat. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam, telah memerangi orang yang tak bayar zakat.
Zaman Nabi SAW, orang yang tak sembahyang berjemaah di masjid surau diperangi oleh Nabi. Nabi suruh bakar rumah mereka. Ihruqu buyutahum. Pergi bakar rumah orang yang tak sembahyang berjemaah. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tidak memerangi orang yang tak sembahyang jemaah, tapi memerangi orang yang tak bayar zakat. Nabi tak pernah buat. So mudahnya tiga-tiga sahabat ini dijamin syurga oleh Nabi SAW. Tapi telah buat bid'ah. Buat bid'ah tu. Mak Nabi tak buat. Tapi kenapa mereka berani buat? Sebab ada masalah, ada kebaikan. Sebab tidak ada larangan pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz sebut tu? Sebab ni nanti isti'dad untuk tarawih nanti. Memang dah buat di sini. Di larang ni kita buat selawat. Tetapi akan ada desus-desus daripada YouTube, daripada medsos-medsos yang lain, Insta, Telegram, Facebook. Perbuatan baca selawat di antara dua tarawih itu tidak sunnah, bahkan satu bid'ah, sesat, masuk neraka. Jadi anak-anak generasi muda-muda yang ada rasa takut nak buat. Itu kalau dah buat sesat, masuk neraka, buat apa? Ingat kita masa kecil-kecil duduk kampung dulu, selawat ya Allah, pecah surau, bertandingnya surau sebelah. Tok Bilal pun semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu sallam alaihi. Dok lawan tu, surau sebelah tu. Seluruh kuat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahagian Tok Bilal. Keluar urat apa ni Tok Bilal? Dok tekan tu. Kita buka tingkat, lompat atas tingkat tu. Sallallahu sallam alaihi. Habis orang. Semangatnya nak selawat kepada Nabi. Walaupun kita tak tahu apa masa tu. Bukan tahu apa pun. Selawat. Lawan berselawat. 20 masa tu. Tak jumpa yang 8 ni. Tak ada ustaz-ustaz ulama larang pun masa tu. Selawat memang tak berlaku di Mekah di Madinah. Lebih pada Nabi Rasulullah SAW. Penduduk Mekah bila sembahyang tarawih, lepas 2 rakaat, dia kita wasunat. Minum air zam-zam tak wasunat, sambung balik. Sebab 2 rakaat dia panjang. Penat berdiri, maka kita wah, kata-kata tawah, mari sambung balik. Penduduk Madinah kata tak adil lah, dia orang boleh rehat bagi tawah, kita nak buat apa? Maka penduduk Madinah pun baca Quran di antara 2 tarawih. Ulama Nusantara kata kita nak baca Quran tadarruh pemalas, apa tahu nak baca di antara 2 rakaat tersebut. Maka kita buat paling mudah sekalinya ialah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada situlah selawat. Dia tambah pula khalifah pula supaya anak-anak ni ingat. Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu dulu. Al-Khalifatul Tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dulu. Sekarang ni ada lagi sebut, ada tak sebut. Saya boleh sebut sekarang ni bukan sebab saya belajar sekolah agama. Saya masa darjah 1 lagi, ayah bawa pergi basikal pergi. Dengar tu, Al-Khalifatul Ula Sani Salis Rabi'. Sampai sekarang ingat lagi. Sebab diajar dia macam tu. Walaupun benda tu benda yang baru, tak berlaku zaman Rasulullah, kita akur akan ulama yang buat. Benda tu benda yang ada masalah, ada kebaikan. Begitu juga benda yang saya nak sebut daripada Fadli Sya'ban, kelebihan Sya'ban terutama malam nisfus Sya'ban. Pasti tuan-tuan akan jumpa nanti ada ustaz-ustaz mutaakhir yang menyangkal akan amalan-amalan 3 kali Yasin dibaca pada malam nisfus Sya'ban. Pasti akan ada. Kok mana pun dia kata, benda tu bina sesat masuk neraka. Saya tanya balik. Antara orang baca Yasin dengan tak baca Yasin, mana yang lebih baik? Settle masalah. Itu je. Jawab yang tu cukup. Yang baca Yasin, tak kira sekali ataupun 3 kali, minta panjang umur, murah rezeki, mati dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lebih baik baca Yasin pada malam berkat dengan tak baca? Itu je. Kalau dia kata lebih baik tak baca Yasin, memang kau kufur dengan nikmat Allah. Itu cerita. Bacalah.
Kita tak kata yang tak boleh ni kalau kita kata Nabi suruh baca. Itu salah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, kata Nabi SAW, maka sediakanlah bangku-bangku mereka dalam neraka. Tak bolehlah kata Nabi suruh. Kita tak kata Nabi suruh. Kita nak buat je. Maulidur Rasul, sambutan Maulid Rasul, Nabi tak suruh buat. Tapi kita nak buat sebagai ta'zim, muliakan dia. Apa masalah? Kenapa sahabat tak buat? Sahabat tak buat sebab sembilan masa dia dengan Nabi SAW. Dia ingat Nabi SAW. Kita bila kita nak ingat Nabi SAW? Kita sibuk. Maka ulama telah kumpulkan suatu hari pada hari kelahiran Nabi SAW untuk berselawat ramai-ramai. Pada hari itulah paling banyak kita selawat kepada Nabi SAW. Apa masalah dia? Hari biasa kita masak nasi putih kepada suami. Isteri masak nasi putih, makan nasi putih. Pada hari lahir dia, tukar je nasi putih itu, bubuh nasi biryani, nasi juga. Tapi lebihkan sikit je. Tukar warna daripada putih, bubuh warna hijau, merah, kuning. Bubuh bunga cekeh, bubuh kayu lawan sikit, ajinomoto 2 sudu besar. Istimewa lah sikit. Dia tahu, wow. Hari apa ni sayang? Hari lahir abang lah. Lok-lok abang pun terlupa hari lahir sendiri. Pada hari buat lok-lok ya terlupa. Pada dia ingat dia tunggu. Isteri buat tak buat. Tu je. Jadi pada hari lahir Nabi SAW, kita lebihkan selawat. Ramai-ramai berkumpul. Hari biasa dah selawat dah. Bukan tak selawat. Dan jangan kata Nabi suruh. Yang tu dia jaga. Pantang itu kena jaga. So orang-orang yang mentabik yang tolong jaga. Kalau kamu tak nak buat, kamu tak buat, kamu punya pasal. Jangan menyekat orang nak buat baik kepada Allah, untuk buat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat. Jangan sekat orang. Tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bukankah ada seorang pemuda yang berada dalam syurga mundar-mandir? Maksudnya dia ada master key, boleh buka pintu syurga mana dia nak masuk. Ta'ajjabani, menakjubkan aku, kata Nabi SAW. Lalu bertanya, ya Jibril, man hadzal rajul? Siapa lelaki ni? Special sangat ni. Sana dia pergi, syurga tu dia pergi. Inilah seorang lelaki masa hidup dahulu dia telah menghilangkan syaukat fit tariq, iaitu satu duri yang menghalang manusia untuk pergi ibadat ke rumah Allah. Dia cabut, dia buang halangan daripada menyekat orang untuk pergi ke rumah Allah. Jadi menyenangkan orang untuk buat ibadat kepada Allah. Maka tempatnya dalam syurga. Maka akas faham di sebalik itu, siapa yang menghalang, menyekat orang yang nak buat baik dan buat ibadat kepada Allah, maka dia tidak jadi masuk syurga, dia masuk neraka. Itu salah. Sebab tu jangan halang orang yang nak buat baik. Cuma kita bagi tahu Nabi tak suruh, tapi ulama-ulama ada yang buat. Ulama ini bukan biasa-biasa. Ulama tu sendiri namanya Imam Syafi'i, Imam mazhab yang dekat dah dengan sahabat. Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan juga Imam Maliki namanya tabi'. Imam mazhab yang paling dekat dengan sahabat dan pernah berguru dengan sahabat, Imam Hanafi seorang. Sahabat yang tengok direct Nabi SAW. Kalau kita tak nak pakai ulama, kita tak sembahyang, bro. Sebab Nabi kata, SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau tengok aku sembahyang. Bila kita tengok Nabi sembahyang, nak tanya? Kita tak pernah tengok Nabi sembahyang. Kita tengok siapa sembahyang? Ayah. Kita tengok ustaz kita aja. Ustaz kita belajar dengan siapa? Belajar dengan ustaz dia. Ustaz dia belajar dengan siapa? Belajar dengan ustaz dia. Ustaz akhir sekali sampai kepada Imam Madhab, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun ulama. Maka kita pun ikutlah dia. Kita ikut Nabi lah. Kenapa kita nak ikut alim ulama? Sebab kita tak boleh sampai kepada Nabi. Kita tak mampu. Tuan-tuan, kita ada emas ketu. Emas ketu kita jumpa belakang rumah. Mah piok. Nak tanya orang perempuan lah. Kau pakai tak emas ketu jumpa sambusan batu jokong? Pakai gantung kat leher. Genik-genik di surau. Aku tu, Allah, Cik Limo, besarnya. Kau punya loket emas. Dia kata, gila lah kau ni.
Mana dah bakar batu jongkong macam ni mas? Dia kena relaikan dulu, kena asingkan pasir dulu, kemudian dia bentuk dengan satu bentuk macam mana dia nak buat. Dia mesti ada seni dia, ukiran dia, baru dia jadi perhiasan. Begitu juga sembahyang. Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala seketul, aqimus solat, sembahyang. Macam mana sembahyang? Hadis ni akan hurai. Sembahyangnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isyak 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, 4 4 3 4 2. Dia punya sipir dia 4 4 3 4 2. Zuhur, asar, maghrib, isyak jadi buat subuh. Bukan nombor toto tu bos. 4 4 3 4 2. Tu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. 4 4 3 4 2. Kalau tikan kena bagi 2 Contoh. So kena hurai. Yang menguraikan dia tu ialah ulama. Ulama yang pecah baru jadilah perhiasan yang boleh dipakai. Baru yang jadi sembahyang yang boleh kita tunaikan. Kalau agak ketul sembahyang, macam mana nak sembahyang? Maka hadis yang menghuraikan. Daripada hadis pula ulama yang menafsirkan lagi lebih terperinci. Tu kaedah dia. Sebab tu bila orang kata, tutup aurat ni, Quran tak sebut pun tutup aurat. Mengarut lah, punah lah. Orang yang pegang Quran sahaja, dia tak sembahyang. Orang yang pegang hadis saja, dia tak sembahyang. Dia kena pegang juga alim ulama, kena melalui alim ulama. Itu kaedah mudah. Maka benda-benda yang ini, bid'ah ini kata dua itu Imam Syafi'i sendiri. Al-bid'atun bid'atani. Bid'ah itu ada dua, bid'atul hasanah wa bid'atul qabihah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Siapa kata? Imam Syafi'i. Bukan Pok PI jual burger kat rumah kita tu, bukan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia tak bagi pakai, dia suruh pakai dia. Kalau aku ni pakar hadis. Habis Imam Syafi'i itu pakar apa? Imam Syafi'i sebelum menjadi faqih, dia adalah orang muhaddis, orang yang hafal hadis dan alim dalam bab hadis. Sebab orang yang menjadi faqih, orang nak faqih dalam ilmu fiqh ni, dia mesti alim Quran, dia mesti alim hadis, dia mesti alim ilmu bayan, badi'. Ada 16 ilmu untuk mengeluarkan satu-satu hukum. Tu Imam Syafi'i. Jadi di antara ustaz akhir zaman, walaupun dia pakar hadis ke apa, dia mendakwa pakar hadis, dengan Imam Syafi'i jauh baik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dekat dah dengan Nabi, dengan sahabat. Nabi, sahabat, tabi'. Di sini Imam Syafi'i ni nombor 4. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni sahabat. Sahabat tengok Nabi SAW, tabi' tengok sahabat, tabi' tengok tabi' ni. So dia nombor 4. Ulama akhir zaman ni entah umur berapa lah, bawah kapek tu. Jauh sangat boh. Dia gini. Hak mudahnya kita nak tengok generasi ni tepat tak tepat, betul ke tak betul. Kita makanlah kedai makan kata. Kita pergi kedai makan ni. Pergi kedai makan. Ini kata, Allah, makan tak sedap. Dia makan kat kedai ni. Dia yang makan ni. Ni makan kedai ni. Makan tak sedap. Pun cerita kepada B. Makan kedai ni tak sedap langsung. Dia tambah langsung sikit. Baru B. C kata, makan kedai tu tak sedap langsung masing. Baru C. D kata, makan kedai tu tak sedap langsung masing perak. Entah masing perak. Dalam masing tu benda yang diperak. Masing sungguh lah. Hak ni pula yang E pula, kedai tu makanan tak sedap masing perak hanya, tambah hanya. Baru E. Pula hanya letung. G pula tu hanya letung dah sekali. Dia kata apa? Kedai tu tukang masuk dia bodoh tak kerti masuk. Makin jauh dia akan makin tak sama dengan cerita asal. Asal dia tu makanan tak sedap je. Tapi orang tak sedap langsung masing perak hanya. Sebelah sekali tukang masuk bodoh tak kerti masuk. Beza tu. Maka makin jauh dengan induk dia dengan Rasulullah SAW, makin jauh lah.
Maka itulah kaedah dia. Maka Imam Syafi'i tahap yang keempat. Jadi masa muktamar tahun 2020, tahun 2018-19. Muktamar mufti-mufti campur juga dengan persidangan pendakwah sini. Saya tanya, dalam keadaan masyarakat sekarang yang haru biru, terlalu banyak pandangan-pandangan mutaakhir yang menyebabkan kita keliru mana satu yang betul, mana satu yang salah. Mana tempat kita nak rujuk? Ustaz ni kata aku betul, ustaz ni kata aku betul. Kita nak rujuk kat siapa? Kita pening orang awam. Kita pening, tak tahu mana. Bukan mazhab pandangan individu. Mazhab kita tak kisah. Sebab mazhab ada 4 Maka Fakak mengatakan tempat rujuknya ialah kepada imam-imam mujtabar ataupun mazhab-mazhab yang muktabarah, iaitu 4 mazhab. Balik semula kepada 4 mazhab ni. Kalau kita di Malaysia ni masyhur dengan Imam Syafi'i, maka rujuk kepada kita masyhur daripada mazhab Imam Syafi'i. Jangan duk pakai hak kemudian ni. Maksudnya aliran itu aliran ahli sunnah wal jamaah. Kalau segi tauhid pula ikut akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. 2 tu je. Tak boleh lagi ke lain. Kalau lagi ke lain kita akan tersasar. Dan kita tengok orang-orang kemudian ini suka membahaskan benda-benda yang furuk. Benda-benda yang furuk yang telah dibahaskan oleh ulama-ulama mazhab yang dulu. Sentuh bini, tahlil, talqin, dia nak bahas yang tu. Selawat ni antara 2 tarawih, dia doa dengan tok imam, zikir kuat. Nak bahas buat apa? Benda furuk. Sampai kita balah sama-sama kita di surau, di masjid, kerana satu benda pahaman yang far'i, yang furuk, kelebihan sembahyang pakai serban. Orang tu pakai serban, dia tak pakai serban. Dia pakai serban kata kelebihannya 70 kali daripada sembahyang orang biasa. Dia kata hadis tu hadis dhaif. Duk bahas, duk balah. Mu tak nak pakai, mu punya suka lah. Orang nak pakai lah. Hadis tu dhaif. Dhaif pun hadis. Bukan hadis palsu. Kecuali hadis itu maudhu'. Selagi dia bernama hadis dan dia fadail amal, boleh beramal. Dia balah hal tu. Tak bercakap. Mu tak tahu kau hukum tak bercakap ni masuk neraka. Mana yang lebih besar mu nak bahas masalah serban, kelebihan pakai serban dengan tak pakai serban. Lalu sekali tak bercakap. Tak boleh pakai tu. Geng-geng tu tak boleh pakai. Kau boleh pakai apa buat aku? Apa benda? Kau tak nak pakai, kau punya suka lah. Hadis kata innal malaikah ta'ammamat, sesungguhnya para malaikat itu pakai serban. Cantik, habis. Ketika masuk dakhal Makkah, kana ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amamatus sauda. Ketika mana pembukaan kota Mekah, di atas kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada serban berwarna hitam. Itulah dalil dah ada, dah bahas dah dulu. Kenapa nak bahas pula sekarang? Siapa tak bertegur siapa? Kau ingatlah orang yang tak bertegur siapa tu la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ya benar-benar macam tu. Akhir-akhir saya bagi tahu ni, saya buka balik tu, jangan duk hirau sangat benar-benar furuk ni. Dia datang, dia nak pakai serban ke pakai kopiah, boleh logo kepala dia biar. Yang penting datang dulu. Ini dah mari masjid pakai seluar jeans, pakai t-shirt, kopiah pun tak pakai apa jenis. Habis yang kau pakai serban tu kau nak menunjuk orang apa jenis? Kau pakai jubah tapi menunjukkan, nak menunjuk ke orang apa jenis? Senang saya sebut saya sebut orang lain. Maknanya sama je. Jangan benda furuk itu kita besar-besarkan sehingga datangnya benda lain yang menyebabkan kita jadi balak. Tak nak. Itu benda furuk, benda cabang. Bukan benda asas. Bukan benda utama yang perlu dibahaskan. Sebab nak cerita mengenai fadilah Sya'ban ni, pasti akan ada orang yang menolaknya. Kita bagi tahu kelebihan ini daripada kitab. Saya ambil kitab Mukashafatul Qulub Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali orang dia sebut rahimahullah, Allah merahmati dia daripada dulu sampai sekarang. Kita orang tak sebut rahimahullah, hafizahullah orang tak sebut kita. Tinggal-tinggal orang gelar kampung je. Itu pun kita yang minta At-Turabi,
Al-Baghdadi, At-Tantawi, kita minta gelaran. Saya belajar di Damanhur, saya Kelantan, saya boleh gelar ni Kamarudin Al-Kelantani Ad-Damanhuri. Saya duduk kampung Kubu Al-Kuburi. Glamour sikit lah. Ustaz mana tu? Ustaz ni mana? Al-Kelantani. Dia belajar mana di Mesir? Ad-Damanhuri di Damanhur. Kampung apa dia? Al-Kuburi. Dekatnya kubur. Tak lama nak mati. Tu glamour-glamour je. Nama-nama gelaran tu tak perlu pun sebenarnya. Jadi abaikanlah orang tak suka, tak berkenan tu, tolong abaikan. Jangan duk besar-besarkan dan jadi satu perbalahan. Kita sebut ni daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah, seorang ulama tasawuf. Daripada ulama fiqh dia bertukar menjadi ulama tasawuf. Dia dulu ahli falsafah. Dia banyak menghuraikan mengenai masalah hati dan jiwa manusia. Jadi petikan ini saya ambil sikit sebanyak sebagai ingatan. Saya bagi tahu awal tu supaya benda yang kita nak cerita ini ialah suatu persiapan untuk masuk Ramadan. Kerana persiapan tu amat perlu kepada kita sebab Ramadan tu besar. Pengorbanannya besar. Sebab itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW dioperetkan dadanya, kemudian diambil hatinya, fawusila bima'iz zamzamin, lalu dibasuh dengan air zam-zam. Bukan sebab hati Nabi kotor, tidak. Bukan, jauh sama sekali, dia maksum. Cumanya ditambah power, tambah tenaga. Macam tuan-tuan lah, pergi minum ngeteh, kena tongkat Ali. Bukan sebab kita lemah, tambah power bos. Jangan sebut lemah, malu orang. Mana tongkat Ali? Bertongkat dah. Dah power sikit. Walahal, kunci Parsi juga kena tongkat Ali pun. Sama je. Tapi istiqdad, persiapan. Sebabnya bila Nabi Musa nak munajat, sedang bermunajat dengan Allah, nak tengok Allah Ta'ala, Allah kata tak boleh Musa, kau tak boleh tengok aku, kau pensan nanti. Dah nak tengok juga, dia desak juga. Allah kata boleh. Tak apa. Kau tengok atas hujung Tur Sina, di Jabal Tur Sina di Mesir, kau dongak ke langit. Allah naikkan cahaya, naik cahaya dia pun tengok cahaya penuh pensan, fasaika. Lalu pengsanlah Musa bila melihat cahaya Allah. Bukan Allah, cahaya. Cahaya Allah pun tak mampu kerana tidak ada istiqdad. Maka Nabi SAW, Allah operate bersih jiwa perasaan dia untuk berjumpa dengan Allah dalam peristiwa kemuncak menerima solat di Sidratul Muntaha. Maka kita juga untuk bersihkan jiwa perasaan kita di bulan Rejab dan Syaban untuk menghadapi Ramadan nanti. Ini kita akan cerita dalam bab kelebihan Syaban selepas azan insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Allah. Allah Akbar.
Nah. Allahu Akbar. La. Baik. Persiapan Nabi SAW untuk berjumpa dengan Allah. Untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ialah penyucian jiwa. Maka dalam bab ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu kata dia ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala sya'ban fatahhir anfusakum wa ahsinu niyyatukum fihi. Bila masuk Sya'ban sahaja hendaklah kamu yang pertama fatahhiru anfusakum, bersihkan jiwa perasaan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersih jiwa ni melalui apa? Puasa. Bersih jiwa melalui apa? Baca Quran. Bersih jiwa melalui apa? Sedekah. Bersih jiwa melalui apa? Melalui zikrullah. Itu nak bersih. Kalau kita tak bersih, dia kaedah dia namanya khali, mengosongkan jiwa. Khali ni. Hati kita ni, hati ni bukan kibdah Maksud hati qalbun itu ialah sanubari jiwa. Kalau hati yang dijual by kilo, sekilo, 2 kilo namanya kibdah. Kibdah. Itu kibdah. Tapi dia sebalik yang orang dah betul love itu, orang betul itu ialah jiwa. Cinta ni tak nampak, cuma gambaran sahaja, gambaran love. Yang betul tu itu cinta. Cinta ni hasil daripada hati qalbu itu yang berbolak-balik. Ada perasaan cinta, sayang, rindu, benci, meluap, fed up. Tak nampak semua tu. Yang nampak di muka tu bukan itu, ialah setelah hati menyatakan benci. Mukanya riaknya macam ni. Hatinya katakan sayang, riak mukanya macam ni. Hati rasa suka, riak muka. Itu telah pancaran hasil daripada perbuatan hati, baru nampak zahir. Itu kaedah dia. Maka proses ini namanya khali, kosongkan. Sebab dalam hati, jiwa, perasaan kita adanya namanya nafs. Nafsu ni nak arah ke mana? Anna nafsa la ammaratun bisu. Dah Quran dah kata dah. Nafsu itu sentiasa ajak ke arah keburukan. Maka kau kena buanglah keburukan tu, bukan buang nafsu. Nafsu tak boleh buang. Kalau buang nafsu, kuat kita. Kenapa tak makan? Tak ada nafsu nak makan. Oh jen, tak ada nafsu. Nafsu kena ada. Kau tak dapat anak kahwin dah ni. Kenapa? Aku tak ada nafsu kat bini aku. Kahwin apa tak ada nafsu? Nafsu kena ada, cuma kena kontrol. Nabi SAW ada nafsu, tapi dia kontrol nafsu dia. Nafsu makan, Nabi kontrol macam mana? Nahnu qawm la na'ku hatta naju'a nanta'i qabla an nashba'. Kontrol nafsu dia, kami satu kaum yang tak makan selagi tak rasa lapar, dan kami akan berhenti sebelum kenyang. Itu kontrol nafsu tu. Bila dah tak lapar, orang ajak macam mana? Dia tak makan lah. Ini orang ajak dia makan, itu ikut nafsu. Kalau ikut nafsu, mana kamu orang yang lemah. Orang yang ikut nafsu ni orang lemah. Orang yang melawan hawa nafsu orang yang kuat. Orang yang beramal untuk dapat hasil di akhirat orang yang kuat. Orang yang beramal mengharapkan balasan segera daripada Allah orang yang lemah. Itu telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man ittaba hawahu nafsahu hawaha wa tamanni 'ala Allah tamanna.
Orang yang kuat itu, orang yang cerdas, orang yang bijak itu orang yang meruntung hawa nafsu, tak ikut hawa nafsu dia. Dan dia beramal untuk dituai selepas daripada mati. Itu orang yang kuat, orang yang bijak. Tapi orang yang lemah itu orang yang mengikut manittaba'a nafsahu hawaha. Dia mengikut kehendak nafsu dia. Nafsu dia kata makan, walaupun dah kenyang dia makan. Nafsu dia dah baru bangkit tidur, nafsu kata tidur lagi. Dah tidur pukul 9 malam, sedar pukul 3 pagi bangun kencing, tidur pula. Ikut nafsu. Dah tidur dah 4 jam, bangun pukul 3 tadi, dah kencing, dah elok, dah ambil sembahyang, gosok gigi, sugi sembahyang 2 rakaat sekurang-kurangnya. Itu baru kita lawan nafsu. Tidur. Subuh lambat, 6 suku, 6, 17, 18 baru masuk. Tidurlah sikit lagi, mas bro. Rugi kau tak tidur, esok kerja pula. Kita tidur. Itu ikut nafsu, sedangkan tidur dah cukup 4 jam. Dah cukup dah. Tapi ikut juga tidur. Sedar-sedar orang azan subuh. Habis, selepas. Memang sunat. Tapi sunat itu yang akan membezakan kita dengan orang lain. Itu sebenarnya. Jangan ikut hawa nafsu. Nafsu kena ada tapi jangan ikut hawa nafsu. Tapi orang yang lemah ini orang yang ikut kehendak nafsu. Nafsu kata makan. Nafsu kata tidur. Dan berhenti sebelum kenyang. Istimewa sangat orang berhenti sebelum kenyang ni. Dia makan dia makan. Katalah makan nasi lemak. Dia nak lagi sedap yang nasi lemak ni, nak lagi. Tapi dia berhenti. Dah cukup dah. Sebelum kenyang sangat dia dah berhenti. Sebab apa? Balik je. Ada pula memang telefon. Ustaz mana? Ni daripada Rarai ni. Singgah kejap kat sini. Ada apa? Allah mahilah sekejap lama tak jumpa Ustaz. Singgah pula. Oh, durian musaking siap. Musaking. Aduh. Tadi sebab kita berhenti sebelum kenyang. Ada spare lagi ruang kita. Allah kena musaking. Kita pun dah rasa nak kenyang, dah berhenti. Cukup. Dah habis dah. Bukan sulah. Sebiji dah habis dah. Ada 6 lah. Sebiji. Musaking. Ada spare sikit lagi. Ada pula kebetulan member pula datang daripada Sabah pula sampai. Ustaz mana? Esok kerja. Aku baru sampai kat Bangi ni. Mari sini kejap. Lama tak jumpa kau. Aku nak bagi kek Sarawak kat kau ni. Kita pun pergi. Pergi duduk kat kedai Menatai. Kedai Menatai di Bangi tu lah. Menatai lah. Bahasa mudah Menatai. Kok daging dia ratus-ratus kilo tu. Mari. Allah lama tak jumpa kau. Aku dapat bonus duduk sana ni. Makan ni. Kau ada apa? Aku baru makan musaki tadi. Tapi ada lagi spare sikit lagi kosong ni. Boleh Menatai tu. Bahan pula daging Menatai pula situ. Ada 250 gram. 250 gram. 300. Contoh dia. Sebab tu kelebihan dia berhenti sebelum kenyang. Kau dah kenyang dah makan dah nasi lemak kat surau ni 3 buku dah. Mentang-mentang sedap. Musaking terlepas. Menatai pun terlepas. Nampak? Hikmat dia. Jangan. Jadi bulan Ramadan nanti buka makan ke rumah sibik. Air suam cukup. Pergi ke masjid suam sembahyang tarawih. More pada malam tu kena pula lamb chop, chicken chop. Kau dah kita makan kenyang. Tak ada dah rugi. Nampak? Tu cara dia. Kita meruntuh nafsu. Kaedah. Wa tamanni 'ala Allah tamanna. Mu duk harap Allah balas segera kepadamu mana-mana. Mu jangan harap apa-apa daripada Allah Taala, hanya harap redha dia je. Imam Ghazali kata mu jangan harap syurga Allah, kerana Allah nak bagi lebih daripada apa yang kau harapkan. Jadi kita buat ni sembahyang, puasa, zakat yang wajib-wajib kita buat bukan nak masuk syurga. Sebab syurga tu makhluk. Kalaulah Allah kata syurga tak ada, kita sembahyang ke dah? Allah kata aqimus solah wa atuz zakah. Sembahyang dan puasa, sembahyanglah kamu dan berzakatlah kamu. Dia kata syurga tak ada, buat apa? Maknanya engkau buat sesuatu mengharapkan sesuatu salah. Engkau buat sesuatu redha, mencari redha dia, harap redha je. Dia nak bagi apa, ikut dia. Kan ada kisah tu yang seorang wali Allah tu, dia beramal, tiba-tiba malaikat bagi tahu dia, amalan kau ni, kau tengok nama kau tak ada dasar ahli syurga ni. Tak ada ahli syurga, aku lah. Kata wali Allah, tak apalah. Aku beramal, apa yang Allah perintahkan kepada aku buat. Apa yang aksesori tambah itu sunat, aku buat. Kalau dia lebih dengan aku redha. Tak apa. Aku redha. Sebab beberapa ketika mereka pun bagi tahu pula. Nama kau memang tak ada, tapi Allah telah masukkan engkau dalam syurga sebab engkau mencari redha Allah, bukan mencari syurga.
Dia bukan cari syurga. Memang nama syurga tak ada, tapi dalam senarai redha Allah dia ada. Jadi apa yang kita buat ni bukan untuk dapat syurga, dapat redha. Syurga tak ada ke, apa ada ke, tak apa. Sebab apa yang dia perintah kita buat, apa yang larang kita tinggal. Baru betul. Kalau kita tak ada apa-apa, kita buatlah dia suruh. Kita tinggal sebab dia larang. Syurga neraka itu hak dia nak bagi. Sebab kita ni bukan budak-budak yang mengharapkan gula-gula semata-mata. Budak sekolah kita tarikah bolehlah gula-gula. Kakak, kalau kakak dapat nombor 1, bapa bagi beg sekolah, bagi mainan, bagi itu, bagi ini, macam-macam dia bagi. Naik darjah 1 pun sama, darjah 6 sama. Tapi dah masuk universiti, takkan nak harap lagi. Ni berjaya dalam universiti ni, ayah beli kereta. Kita tak harap dah kereta ayah tu. Kita tahu dah kemampuan ayah apa dia. Kita haraplah sebuah kejayaan untuk membina kehidupan sendiri nanti. Itu sebenarnya. Jadi kita mengharap redha Allah. Allah buat syurga. Kau tak buat syurga, kau ikut dia lah. Dia suruh. Sebab syukur kita ni dijadikan manusia. Nabi SAW ibadat bekok kaki, bekok mata. Dosa tak ada. Jaminan syurga. Aisyah ketuk kaki Nabi. Ya Rasulullah, aku tengok kau ni penat sangat nak ibadat malam. Bukan kau tak qad taqaddama wa ma ta'akhkhar min zambika ghafarallah. Allah telah ampun dosa engkau tu. Yang dahulu, yang terkemudian. Apa lagi kau nak ibadat banyak-banyak? Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura? Tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Maka dia jadilah hamba yang bersyukur. Syukur sebab dia ditauliahkan menjadi Nabi dan Rasul. Kita bersyukur kerana kita dijadikan manusia. Kalau Allah jadikan kita kucing, tak rasa musang kiros, tak rasa blackton, tak rasa lancok chicken chop. Kalau jadikan kucing, tapi kita jadi masuk syukur, alhamdulillah. Syukur itulah kita buat apa yang diperintah. Jadi bulan ni bulan nak kholi, bersihkan. Sebab untuk menghadapi yang lebih besar lagi dugaan dan cabarannya, maka kata Nabi, bulan Sya'ban ini tahhiru anfusakum dengan zikrullah, bacalah Quran, wa ahsinu niyyatukum, dan perelokkan niat kamu. Niat aku bila mari Ramadan nanti, aku nak baca Quran, aku nak betulkan bacaan aku. Kena ingat orang yang bertadarus sebagai contoh, bukan semua yang datang tadarus itu yang lancar bagus bacaannya. Siapa yang dilantik sebagai syekh, sebagai ketua musyrik, hendaklah betulkan bacaan yang baca salah. Yang menerima teguran, terimalah seadanya, jangan merajuk. Ini kena tegur sekali. Ingat kau dia seorang pandai, kita pun pandai salah je. Kita baca satu muka surat setengah jam, tata bunyi macam tata hidup. Orang dia tegur dia, baca sebagai tegur. Last sekali hak tukang tu pun mau duk main WhatsApp. Tu satu perangai juga tu. Hak pandai tu bila dengar hak tu baca tak betul, dia duk baca WhatsApp. Kau dia lah letih, aku menunggu lagi. Jangan. Yang pandai, yang jakim, yang jais, yang jawi, yang ustaz sekolah, kena pecah. Jangan buat grup. Ini grup lancar, yang ni grup merangkak, yang ni grup menerak, yang ni grup melentang. Jangan. Kena campur melentang, merakak, menerak, yang lancar. Yang lancar tegur yang ni kena tegur sama tegur. Sebab tu namanya tadarus. Belajar, mempelajari, tadarus. Tegur, menegur di antara satu sama lain. Itu namanya tadarus. Tu hikmah dia. Allah, bulan ni, bulan Ramadan pun nak baca. Itulah namanya kelebihan bulan Ramadan. Orang berebut untuk baca Quran, orang berebut datang untuk tarawih dan sebagainya. Itu sepakatlah nak buat 20. Kalau nak buat 8 tu terserahlah kepada ahli jatah puasa. Kalau buat 8, buatlah dengan ada tazkirah ringkas daripada imam bertugas sebelum witir, pusing ke depan baca satu hadis pendek pun tak apa, kerana sasaran kita ketika itu seperti Jumaat, ramai yang dengar, maka bacalah walaupun ringkas. Kalau nak sekali-sekala jemputan tu silakan hari Minggu mungkin.
bagi istihar. Malam hari Minggu ni kita ada tazkirah lebih kurang setengah jam selepas tarawih, sebelum daripada witir. Tak apa. Tapi kalau hari-hari biasa sebab orang kerja, kita ambil kira bacalah hadis yang pendek 2-3 minit cukup. Tapi peringatan untuk semua. Itu kaedah. Sebab 8 rakaat sekejap je. Lagi kalau tak ada selawat pula, Allah setengah jam, pukul 9:30 settle masalah. Dia siap murid. Yang sembahyang 20, yang sembahyang 8. Mungkin kalau buat 20, ada lepas 8 reverse psikologi turun. Reverse. Tak nak dah sebab ada yang buat 8. Yang 8 pula dah habis dah tarawih yang kau 8 tu, sementara menunggu yang buat 20, buatlah sembahyang qada. Sembahyang qada dengan sembahyang sunat jalan serentak. Jangan ikut dalam YouTube dia ada yang sembahyang sunat tapi sembahyang wajib tak selesai, maka haram sembahyang sunat sebab sembahyang wajib belum selesai. Itu satu kengokan dia panggil. Ngokkan. Selagi tak habis yang fardu tak boleh buat yang sunat. Kalau macam tu kau bayar semua hutang rumah kau bayar hutang semua kereta kau, baru boleh pergi buat umrah dan juga haji. Kalau tidak, tak boleh nak pergi sebab hutang masih ada. Berapa ramai yang pergi haji dengan umrah yang hutang rumah kereta masih ada? Mana mampu kita nak bayar semua tu kalau tak berhutang? Jadi qada berjalan serentak dengan tarawih. Kalau semua buat sembahyang qada pada bulan Ramadan, siapa nak buat tarawih? Kenapa adanya sunnah tarawih? Tak ada tarawih Semua qada berlaku. Tu imam qada, semua qada. Tarawih mana? Mana syiar tarawih? Tak kena. Buat 8 tarawih yang lebih sambung qada. Tu kaedah mudah. Kalau kata nak buat macam tu. Kalau tidak, engkau akan keluar 8, kau bedah murid. Kau bedah murid, yang sembahyang 20, tak ada murid. Tinggal air masuk. No, masjid besi ke masjid bergerak 20. Hak 8 riba. Setong murid. Hak duk sembahyang 20 tu, dia kata semalam, aku tak ada muridnya bedah, kau pergi 8. Aku lepas 6 rakaat, aku nak murid dulu. 6 rakaat ribas, murid dulu. Ngap. Dah. Dia janji macam tu. Terserahlah nak buat berapa, tapi alat akalnya ada 8 sehingga 30. Buatlah. Kalau rasa nak buat 20 silakan. Rasa nak buat 8 silakan. Jangan balak. Yang tu masak 8, itu 20 no. Buatlah. Sebab semua tu ada sanad dan ada sandaran masing-masing. Niat betul-betul kata Nabi SAW. Dan bulan ini paling banyak Nabi SAW berpuasa. Kerana dalam riwayat yang lain dia kata daripada sikit lagi tuan-tuan ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Mana tidak lebih daripada bulan lain melainkan Sya'ban tu lebih. Qala zaka, itulah yang dilakukan syahran yaghfilun nasu anhu. Banyak manusia lupa bahawasanya bulan itu yakni bulan di antara baina Rajab wa Ramadan, iaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin. Itulah bulan dirafa'kan, diangkat amalan itu ke hadrat Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Fa ahabba an yarfa'a amali wa ana sha'imun, dan aku seronok suka kata Nabi sallallahu diangkatkan amalku ketika mana aku sedang berpuasa. Sebab tu digalakkan puasa sangat-sangat pada bulan Sya'ban. Lebih lagi pada hari nisfu Sya'ban, ambil 13, 14 dan juga 15 hari puasa mutik. Kemudian disambung qil, dikatakan innalil malaikatu fis sama' lailatul id, dikatakan bahawasanya bagi para malaikat di langit itu ada 2 hari raya untuk mereka. Kama anna lil muslimina fil ardi, sebagaimana bagi orang muslim di muka bumi ini ada 2 hari raya, yaumain Eid, iaitu Aidul Fitri wa Aidul Adha.
iaitu 2 hari raya. Fa'idul malaikah, maka hari raya bagi malaikat itu ialah Lailatul Bara'ah wa hiya lailatu nisfu min Sya'ban, iaitu pada malam pengampunan Bara'ah, iaitu malam nisfu Sya'ban, wa Lailatul Qadar, dan juga malam Lailatul Qadar. Itu 2 hari raya, malam hari raya bagi malaikat. Maka malam ini 10 Syaban ini ialah malam hari raya malaikat. Maka malam itu banyaknya malaikat diturunkan sayap-sayapnya untuk berhari raya ataupun menyambut hari raya. Jadi pada malam itu kita raikan ulama Nusantara dia anjurkan untuk baca Yasin 3 kali dengan niat yang berbeza. Itu sebab dia adanya Yasin 3 kali. Nak baca sekali pun boleh, tak nak baca pun boleh, tak ada masalah, jangan balah. Cuma ulama kata dia nak buat 3 kali Yasin. Kelebihannya pula Yasin pertama minta panjang umur, yang kedua minta umur rezeki, yang ketiga minta mati dalam iman. Nak baca sekali minta 3 kali, 3 jenis ni pun tak apa. RM1 3 penyakit kita. Kita masuk dalam tabung, inilah sedekah aku RM1 untuk menyembuhkan migraine, untuk menyembuhkan darah tinggi, menyembuhkan kecil manis. Bayar RM1. Agak-agak sembuh ke tak sembuh? Logik dia. Banyak orang sakit disembuh menggunakan ubat. Ubat bayar beratus-ratus, kadang-kadang puluh-puluh, kadang ribu untuk sembuh satu penyakit kanser sebagai contoh. Tiba-tiba kita sedekah atas nama untuk menggugurkan penyakit, bayar 100 tapi gugur penyakit yang berat-berat nilai beratus-ratus ribu. Agak-agak sembuh tak sembuh. Logik dia. Maka begitu juga kita bayar untuk umur yang panjang itu dengan murah rezeki dan mati dalam iman itu dengan 3 kali Yasin. Munasabahlah. Sekali Yasin 1 permintaan. Yasin kedua 1 permintaan. Yasin ketiga 1 permintaan. Tapi kalau nak gabung 3 permintaan 1 Yasin, bolehlah. 84 ayat dibagi dengan 3. Dapatlah 25 ayat lebih kurang. 26 ayat itu untuk 1 doa. Soalnya gitu. Sebab tu ulama ni dia bukan buat saja-saja. Adalah hujah dia. Jadi pada malam itu malam malaikat berhari raya untuk dia. Maka dia turun berbondong-bondong ke langit, ke dunia, langit dunia ni, dan dia akan mengaminkan doa-doa orang yang membacanya pada malam berkenaan. Malam nisfu Sya'ban. Ini dalil dia ni. Saya sebut ni daripada kitab. Supaya tuan-tuan tak ustaz tu ikut suku dia sebut dia. Ini saya baca dalam kitab. Saya tak berani nak sebut sendiri. Sebut sendiri insya-Allah. Jadi orang tak nak beramal, dia punya masalah. Nabi tak suruh, saya cakap ni, Nabi tak suruh. Tapi ini adalah kebaikan yang dibuat oleh alim ulama supaya pada malam itu malam diangkatnya amal-amal kita. Siang kita puasa, malam kita qiyam, kita baca Yasin dan sebagainya. Tak nak baca pun tak apa. Kita tak mampulah nak baca Yasin 3 kali. Mungkin kita baca Al-Kahfi, bacalah, tak kisah. Nak baca tak mampulah nak baca Wadduha, bacalah. Tak mampu nak baca Inna atau Inna aja. Baca je lah. Tak nak baca apa-apa. Lantak kau lah nak baca. Suruh baca tak nak baca, tak payah baca. Jangan balah. Ini kita ambil petikan dia. Kemudian satu lagi kata dia sa'alallah daripada untuk menghuraikan ni kata dia wa zakara as-Subki fi tafsirihi. Imam as-Subki dalam tafsirnya menyatakan annaha takfiru dzunubus sanah. Sesungguhnya malam itu yang mana ditutup baginya dosa setahun. Takfir ditutup maksudnya dihapuskan doanya setahun. Walailatul Jum'ah takfiru dzunubul usbu'. Manakala malam Jumaat pula dihapuskan doa untuk seminggu. Walailatul Qadar takfiru dzunubul umur. Manakala malam Lailatul Qadar ditutup ataupun dihapuskan dosanya untuk seumur hidup. Itu ahya hadhil layali sababun litakfiriz dzunub. Penyebab siapa yang menghidupkan malam-malam berkenaan yang disebut itu sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Maka malam nisfu Sya'ban kita hidupkan dengan amal-amal ibadah
dengan zikir, baca Quran, sembahyang malam dan sebagainya, dia menghapuskan dosa-dosa kita. Ini dalil dia. Dan disebut juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, yakni kata dia, ini manzilatu Aisyah radhiyallahu anha fi hajatin faqultu laha asri'i fa inni taraktu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum min an lailatul nisfi min Sya'ban faqala ya Anas ijlisi hatta ahaddithuka bihadisan lailatul nisfi min Sya'ban. Duduklah wahai Anas, aku nak ceritakan mengenai malam nisfu Sya'ban. Maknanya malam itu Nabi bercerita, Nabi bertazkirah, Nabi berkhutbah, Nabi bersama dengan para sahabat, para isteri baginda untuk ceritakan mengenai kelebihan-kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Malam itu malam ihya, malam untuk menghidupkan dengan amalan-amalan kebaikan dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Jadi perbanyakkanlah ibadat bermula daripada sekarang sehingga pada malam nisfu Sya'ban untuk kita menghadapi Ramadan al-Mubarak. Itu sebagai peringatan untuk saya dan tuan-tuan sekalian. Dan sebagai akhirnya kita ingat satu pesan atau wasiat daripada Sayyidina Ibrahim atau Nabi Allah Ibrahim Khalilullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu Mi'raj Nabi ketika turun daripada langit atau Sidratul Muntaha, jumpa dengan Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku pesan kepada engkau untuk menyampaikan pesanku kepada umatmu untuk menanam tanaman syurga yang sentiasa tuan-tuan telah amalkan selama ini, iaitu wasiat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam supaya kita sentiasa bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali tasbih yang sempurna itu satu tanaman tumbuh dalam syurga untuk si pembaca. Kalau dua kali baca, dua tanaman. Kalau satu sekali sehari, mana ada suatu pokok yang telah kita tanam sekarang dalam syurga. Itu wasiat pesan daripada Sayyidina Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ni kita banyakkan lagi, kita buat 1000 selawat 1000 sehari, tasbih 1000 sehari. Kita ambil 1000 sebab dalam kitab yang sama juga apabila Nabi Allah Daud alaihissalam melihat seekor semut lalu, dud ada terjemah semut ataupun ulat, timbul di hati Nabi Allah Daud sebagai penutup pada malam ni. Timbul di hati Nabi Allah Daud alaihissalam, dia kata, engkau ni Allah jadi buat apa? Dalam hati tak sebut pun, semua terlintas. Kita tengok semua kau ada pun ulat, pedah apa ada ulat, pedah apa semut api, tak ada pedah langsung. Seolah-olah untuk kita tak ada pedah pun. Ulat tu pun pusing tengok. Nabi Daud faqad alhamani rabbi, telah mengilhamkan kepadaku oleh Tuhanku di siang hari, amman nahari faqad istabahtu, mana aku telah bertasbih kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 marrah, 1000 kali sehari aku tasbih di siang hari. Wa ammal layali, manakala waktu malam, fa'alhamani rabbi, Allah telah ilham kepada aku untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu sebanyak 1000 kali. Siang tasbih 1000, malam selawat kepada Nabi SAW 1000 kali. Fama anta, engkau ada? Semua tu kata, ulat tu kata ke Nabi Daud, engkau ada? Lalu sedih dan menyesalnya Nabi Allah Daud, lalu mulai saat itu dia bertasbih kepada Allah lebih daripada 1000 dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW lebih daripada 1000. Kerana kalau seekor ulat boleh selawat dan tasbih lebih daripada 1000, kenapa kita manusia yang berakal, yang Allah beri nikmat yang banyak, tak boleh bertasbih dan tak boleh selawat kepada Nabi SAW lebih daripada apa yang dilakukan oleh seekor ulat yang tidak ada akal.
Itu kata Nabi Allah Daud AS. Jadi wallahu a'lam, insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedang membersihkan diri kita dengan khali, kosongkan hati kita, kemudian kita masuk tahalli, hiaskan dengan sifat-sifat yang terpuji, barulah tajalli, barulah nampak akan kejernihan yang sebenarnya. Maka di bulan ini bulan persiapan untuk masuk ke pada Ramadan al-Mubarak. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai persiapan untuk masuk pada bulan yang penuh barakah, iaitu Ramadan al-Mubarak. Hiaslah rumah-rumah kita, hiaslah rumah-rumah ibadat masjid surau kita sebelum masuknya Ramadan, seolah-olah welcome, marhaban ya Ramadan. Ramadan akan pilih mana-mana rumah, mana-mana masjid surau yang indah bersiap untuk kehadirannya, untuk bawa rahmat kepada ahli-ahlinya. Itu yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.